Dibawakan kepada anda oleh IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah, sahabat pendengar. Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat dua pahala sekaligus. Apa kata kita taja orang buka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Pengumuman waktu berbuka puasa ini dibawakan kepada anda oleh Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim. Sekarang disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk hari ini 7 Ramadan 1442 Hijrah bersamaan 19 April 2021. Seluruh negeri Perlis 7.28 malam. Negeri Kedah Zon 1 Kota Star Kubang Pasu dan Pokok Sena 7.27. Zon 2 Pendang Kuala Muda dan Yan 7.26. Zon 3 Padang Terap dan Sik 7.26. Zon 4 Baling 7.25. Zon 5 Kulim dan Bandar Baharu 7.25. Zon 6 Langkawi 7.29. Zon 7 Puncak Gunung Jerai 7.30. Seluruh negeri Pulau Pinang 7.27. Negeri Perak Zon 1 Tapah, Slim River dan Tanjung Malim 7.22. Zon 2 Ipoh, Batu Gajah, Kampar, Sungai Siput dan Kuala Kangsar 7.24. Zon 5 Teluk Intan, Bagan Datuk, Kampung Gajah, Seri Iskandar, Beruas, Parit, Lumut, Sitiawan dan Pulau Pangkor 7.24. Zon 6 Selama, Taiping, Bagan Serai dan Parit Buntar 7.26. Zon 7 Bukit Larut 7.28. Seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.21. Negeri Selangor Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 7.21. Zon 2 Kuala Selangor dan Sabak Bernam 7.23. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.21. Negeri 9 Zon 1 Tampin dan Jempol 7.16. Zon 2 Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan Jelebu 7.18. Seluruh negeri Melaka 7.17. Negeri Johor Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan 7.10. Zon 3 Pontian dan Keluang 7.12. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak dan Segamat 7.15. Negeri Pahang Zon 2 Rompin, Pekan, Muazzam Shah dan Kuantan 7.14. Zon 3 Maran, Cenoh, Jengka, Termeloh, Berat dan Jerantut 7.17. Zon 4 Bentong, Raub dan Kuala Lipis 7.19. Zon 5 Genting Sempah, Janda Baik dan Bukit Tinggi 7.22. Zon 6 Bukit Fraser, Genting Highlands dan Cameron Highlands 7.26. Negeri Terengganu Zon 1 Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus 7.15. Zon 2 Besut dan Setiu 7.18. Zon 3 Hulu Terengganu 7.17. Zon 4 Kemaman dan Dungun 7.15. Negeri Kelantan Zon 1 Kota Baru, Bacok, Pasir Putih, Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah, Kuala Kerai dan Gua Musang 7.20. Negeri Sarawak Zon 2 Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi 6.31 petang. Zon 7 Samarahan, Simunjan, Serian, Sebuyau dan Meludam 6.42. Zon 8 Kuching, Bau, Lundu dan Sematan 6.45. Negeri Sabah Zon 3 Sempurna, Silabukan, Kunat dan Lahad Datu 6.14. Zon 4 Tawau, Balong dan Kalabakan 6.17. Zon 7 Tuaran, Tamparuli, Penampang, Kota Kinabalu, Putatan dan Papar 6.25 petang. Demikian tadi disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk hari ini 7 Ramadan 1442 Hijrah bersamaan 19 April 2021. Selamat berbuka puasa dari kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pengumuman waktu berbuka puasa itu tadi telah dibawakan kepada anda oleh Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah, sahabat pendengar. Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat dua pahala sekaligus.
Apa kata kita taja orang buka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Kapsul hadis pelestarian alam sekitar ini dibawakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Hargai sumber air bersih, jangan cemar dan jangan bazir. Layari laman Facebook SPAN di fb.span untuk maklumat lanjut. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara merupakan sebuah agensi penguatkuasa yang mengawal selia perkhidmatan air dan pembentungan di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Untuk maklumat lanjut berkaitan fungsi dan peranan SPAN, sila layari laman Facebook kami di fb.span atau laman sesawang kami di www.span.gov.my. Hargai air bersih, jangan cemar dan jangan bazir. شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. Rawahu Muslim. Daripada Shaddad Ibnu Ausin radhiyallahu anhu katanya, dua pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku selalu ingat. Baginda bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk bersifat ihsan dalam setiap perkara. Apabila kamu membunuh, bunuhlah seeloknya. Apabila kamu menyembelih, sembelihlah seeloknya. Dan hendaklah seseorang kamu menajamkan mata pisau dan menenangkan haiwan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahawa sifat ihsan tidak hanya terhad sesama manusia, malah terhadap makhluk lain termasuk haiwan. Ihsan terhadap haiwan ternakan bermaksud memastikan ketika hidupnya ia disediakan kandang untuk berlindung daripada cuaca melampau, tidak disakiti ketika ditunggang atau diperah susunya, dan proses penyembelihan dilakukan dengan penuh timbang rasa, menenangkan dan tidak menyakitkan haiwan tersebut dalam tempoh yang lama. Dalam Islam, ihsan merujuk kepada tanggungjawab setiap orang Islam untuk mencapai kesempurnaan atau kecemerlangan dalam beribadah dan melakukan amal soleh. Dipetik daripada buku 40 hadis pelestarian alam sekitar, tulisan Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang dan Profesor Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Yusof, terbitan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kapsul hadis pelestarian alam sekitar sebentar tadi dibawakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Selamat mengimarahkan Ramadan dan hargailah sumber air bersih. Layari laman Facebook SPAN di fb.span untuk maklumat lanjut. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara merupakan sebuah agensi penguatkuasa yang mengawal selia perkhidmatan air dan pembentungan di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Untuk maklumat lanjut berkaitan fungsi dan peranan SPAN, sila layari laman Facebook kami di fb.span atau laman sesawang kami di www.span.gov.my. Hargai air bersih, jangan cemar dan jangan bazir. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Anda sedang mendengarkan Destinasi IKIM bersama saya Syafiq Saleh. Temankan sehingga jam 7 malam nanti. Dan Alhamdulillah hari ini kita bersiaran untuk edisi hari Isnin, minggu yang baharu, hari yang baharu, juga tarikh yang baharu, 7 Ramadan 1442 Hijriah bersamaan 19 April 2021. Apa khabar untuk anda? Kaifahalukum ya akhi, ya ukhti? Moga baik-baik untuk anda. Okay? Dan pastinya waktu ini juga sahabat sekalian yang sedang bersiap-siap untuk pulang ke rumah masing-masing dah pun
sampai juga ada tu dekat rumah dah. Allahu Akbar. Sebab apa? Mungkin di hujung-hujung petang-petang ni nak buat persiapan untuk juadah berbuka nanti. Pastikan anda jaga keselamatan juga pada anda yang masih lagi dalam perjalanan untuk pulang ke rumah. Okey, yang dah sampai rumah, pastikan juga kita buat perancangan sebaik-baiknya. Dalam sudut juadah sekalipun kena ada perancangan supaya kita tidak tersalah ambil makanan yang memberatkan kita. Nanti susah pula nak buat ibadah, nak hidupkan malam Ramadan. Kena ingat semua setiap apa jua tindakan kita dalam bulan Ramadan ini, semoga semuanya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harapkan keredaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatkan Ramadan, kalau kita buat apa sekalipun niat nilai ibadah, insya-Allah ada ganjaran pahala dia. Okey, dan sekarang kita nak umumkan, kejap lagi kita ada rancangan Vaksin Hati. Kita nak hayati lagi perbincangan ilmu dengan tetamu kita, iaitu Tuan Fazli Aziz, dan anda boleh tonton secara langsung di Facebook Live IKIM FM, di YouTube IKIM, dan juga kalau ada soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp kondi 0112900404, juga di Facebook IKIM FM anda boleh letakkan soalan anda di ruangan komen. Okey, dan tajuk pada petang ni kita nak bincang dengan tajuk Ramadan, bulan penyelesaian konflik rumah tangga. Macam mana pula kan kita boleh selesaikan banyak isu. Okay? Kita boleh tenang bahagia dengan adanya Ramadan ni dekat rumah tangga kita. Kejap lagi kita akan tanya dengan Tuan Fazli Aziz. Okay? Jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. In the month of Ramadan, we have to make use of this month to the most we can, as it is a month of special rewards from Allah subhanahu wa ta'ala, the most generous. For those who perform worship, either at the mosques, in the homes, or any gatherings, remember that during this month, Allah's rewards are bountiful. When we visit a house, there is always a hospitality from the host, even before we mention our needs. It is up to the generosity of the host in providing our requests. Imagine when you perform worship in the masjid, which is the house of Allah subhanahu wa ta'ala during Ramadan, and Allah is the host, the most generous. He will give what you ask for and what you did not. He gives, and when we are grateful, He will give even more. He said subhanahu wa ta'ala at the Holy Quran, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. And certainly we gave wisdom to Luqman, saying, be grateful to Allah, and whoever is grateful, he is only grateful for his own soul, and whoever is ungrateful, then surely Allah is the all-sufficient, immensely praiseworthy. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya
membuatnya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Dengan aplikasi MyTMB, anda boleh mengurus akaun dan memantau penggunaan elektrik anda pada bila-bila masa di mana sahaja. Muat turun aplikasi MyTMB di Apple App Store, Google Play atau Huawei App Gallery. Tenaga Nasional ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di seluruh negara. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Rancangan ini dibawakan khas untuk anda oleh Tenaga Nasional. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah. Kembali bersama saya Syafiq Saleh dalam pertemuan kita di petang Isnin ini bersama untuk Destinasi IKIM. Kita nak teruskan lagi perbincangan kita menerusi rancangan Vaksin Hati yang dah pun kita siap sedia di talian kita bersama-sama dengan tetamu kita. Alhamdulillah. Ini dia tak lain tak bukan kembali bersama Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Syafiq, apa khabar hari ni? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah baik seadanya. Macam mana perjalanan Ramadan? Okey ke tuan? Alhamdulillah, Ramadan Karim. Seronoklah, seronok. Rasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah izinkan kita juga untuk masuk Ramadan kan. Insya-Allah. Yang kita duk harapkan selama ni, alhamdulillah Allah izinkan juga. Ya, betul. Cuma ini nampak macam DJ Syafiq bersorangan di hari ni kan. Itulah, ramai juga pendengar yang bertanya, Syafiq kenapa suara seorang petang ni kan? Jasman bercuti seketika, tapi kita ambil aura bersama aura Mona bersama kita petang ni juga bersama Tuan Fazli Aziz untuk nak teruskan lagi perbincangan kita, insya-Allah ya tuan. Okey. InsyaAllah. Baik, rakan-rakan sekalian boleh sama-sama tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di Facebook. Anda boleh tanyakan soalan-pertanyaan. Tak lupa juga di YouTube IKIM. Boleh tonton sama-sama. Dan kalau ada pertanyaan, persoalan, kalau nak hantar secara personal lah. Okey, kita aktifkan talian kita sekarang ini. Boleh WhatsApp ke talian konti 011290040004 WhatsApp. Okey. Dan petang ni kita ada tajuk menarik nak bincang bersama dengan Tuan Fazli Aziz, iaitu kita nak bincang tentang tajuk Ramadan, bulan penyelesaian konflik rumah tangga. Macam mana ni kan bulan yang macam ni? Tapi saya pernah terdengar ada sahabat kita bercerita antara banyak-banyak bulan yang semua pakat nak balik nak makan sama-sama dengan keluarga. Ni dia bulan Ramadan. Ini dia kan, duduk sama-sama busy macam mana sekalipun, kita ke mana sekalipun, pukul 5 tetap nak balik bersama keluarga. Ini yang istimewa ni. Kejap lagi mungkin tuan boleh pecahkan laluan perbincangan kita. Mungkin di awal ni sedikit mukadimah tuan, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baik, terima kasih kepada DJ Syafiq, terima kasih kepada DJ Mona walaupun tidak ada hari ini, tetap saya nak ucapkan terima kasih selaku penerbit dan juga kepada semua pendengar IKIM sekalian lah. Alhamdulillah yang ikuti rancangan Vaksin Hati ini dari masa ke masa, dari setiap Isnin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya baru-baru ni saya berceramah dekat DJ Syafiq, saya berceramah dekat kompleks wilayah Mahkamah Wilayah Persekutuan. Okey, jalan dan Yang Amat Arif Ketua Hakim wilayah, dia kata dia dengar Vaksin Hati. Saya kata Alhamdulillah. Syukur. Syukur kepada Allah. Maknanya perkongsian kita ni sampailah. Alhamdulillah. Okey, baik. Hari ni kita nak bercerita sedikit. Mukadimah tu memang dia slow-slow sikit kan. Okey. Bila masuk topik ni dia semangat lain macam sikitlah. Okey. So saya tu fikir topik apa saya nak bawa hari ni. Tapi saya baru teringat kita dah masuk Ramadan. Saya rasa rugi kalau saya tak bercerita tentang Ramadan. Betul. Kan? Sebab Ramadan ni satu bulan yang Allah bagi banyak sangat kelebihan. Bahkan maha baiknya Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia bagi kita satu bulan hadiah ni sebenarnya. Hadiah untuk kita supaya apa? Supaya kita dapat memperbaiki diri.
Kan masuk tarbiyatul Ramadan ni kan, tarbiyah Ramadan kita masuk ni supaya kita keluar nanti menjadi orang yang lebih baik. Dan saya suka untuk sentuhkan Ramadan ni sebab saya pun kalau bagi kuliah mana-mana pun bila cerita tentang bila masuk bulan Ramadan, saya suka cerita tentang dari sudut psikologi Ramadan. Mana ada kelebihan dari sudut psikologi Ramadan ni sebenarnya. Ada kelebihan dari segi kesihatan mental bulan Ramadan ni sebenarnya. Ada kajian-kajian yang boleh saya tunjukkan lah. Dan saya suka untuk sentuh pula dari sudut di luar sana, kalau ada konflik dalam rumah tangga anda, this is the right month. Kita cakap bahasa Inggeris pula kan. Inilah bulan yang sebenarnya kalau kita nak selesaikan isu, inilah masanya. Dan inilah kita kena ambil kesempatan masuk Ramadan, kena usaha untuk selesaikan apa jua konflik yang timbul dalam rumah tangga. Betul. Nanti kita cerita kenapa. Dan sebab apa? Sebab kadang-kadang bila ada konflik ni, kita ada setengah orang ni bila timbul konflik, dia fikiran dia timbul apa tahu? Nak cerai kan. Nak berpisah dan sebagainya kan. Dan sampai satu tahap bila dah betul-betul jatuh talak, kadang-kadang muncul penyesalan sebenarnya. Kan sebelum tu memang nak cerai, aku dah tak kira dah aku nak cerai juga. Kan sampai satu tahap bila dah betul-betul jadi penceraian, pada saat itulah kalau contohkan waktu tengah tanda tangan ke, tangan-tangan borang perceraian ke, ataupun tengah anak tu ikut balik pasangan ke apa, masa ni lah baru terfikir, ya Allah menyesalnya kan. Kan. Dan sebenarnya banyak perkahwinan yang terdiri daripada orang yang baik-baik ni sebenarnya. Bila kita cerita tentang rumah tangga, isu tentang contohkan perceraian berlaku, bukannya kadang-kadang pasangan tu jenis ganas, orang tu baik dan sebagainya. Tidak, kadang-kadang dua-dua baik pun bercerai. Kan? Jadi kadang-kadang banyak perkahwinan di kalangan orang yang baik-baik ni pun sebenarnya kalau tidak dilakukan usaha yang betul, dia gagal untuk diselamatkan. Gagal untuk diselamatkan. Sebab apa kata orang take for granted. Dan berbanding kita berusaha untuk sebab apa tak? Sebab dia kata pasangan kita baik, dia pun baik, jadi dia rasa macam cukup dengan begitu. Tidak. Dalam rumah tangga dia kena ada komitmen. Dia kena ada usaha untuk mengekalkan tu. Bahkan sesama baik ni pun kena banyak lagi cara, kena banyak lagi usaha untuk dilakukan supaya keharmonian tu kekal. Okey. Dan setengah orang pula dianggap apa dia tahu. Kenapa saya mukadimah awal ni Syafiq, saya nak tekankan tentang kenapa kita kena cuba untuk selamatkan rumah tangga. Kalau boleh lah, saya nak bagi sedikit beberapa kajian. Saya baca satu buku yang saya rasa sangat best, saya nak share hari ni. Kan? Jadi setengah orang ni dianggap cerai ni sesuatu yang biasa. Kan? Sebab dia kata masyarakat moden hari ni tak serasi sikit cerai, rasa macam tak selesa sikit cerai, rasa macam tak tenang sikit cerai. Kan? Sedangkan ada banyak kajian yang menunjukkan sebenarnya bagaimana penceraian ataupun unhappy marriage ni boleh membahayakan orang yang terlibat. Dia harmful, dia sebenarnya boleh menyebabkan banyak kajian. Satu kajian saya nak kongsikan, kajian Louis Verberg dan juga James House. Mereka berdua ni adalah dari researcher daripada University of Michigan. So dia buat kajian tentang apa tau? Tentang unhappy marriage, tentang pasangan yang tak bahagia dalam rumah tangga. Kan? Rupanya bila dikaji-kaji, rupanya pasangan yang tidak bahagia dalam rumah tangga ni, kajian mendapati bahawa risiko untuk mendapat penyakit adalah 35% lebih tinggi daripada orang biasa. Mana orang yang happy. Jadi secara sebaliknya, orang yang happy, orang yang gembira dengan rumah tangga, orang yang bahagia dengan rumah tangga, mereka ni umurnya lebih panjang. Ini berdasarkan kajian lah. Kata Cik Fazli, semua tu qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, saya setuju. Cuma saya nak cerita dari sudut kajian. Ada orang barat yang buat. Maknanya kita boleh ambil sedikit sudut pandang untuk melihat bahawa penting untuk ada rumah tangga yang bahagia ni. Kan? Penting untuk selesaikan konflik dalam masa sekarang. Penting untuk selesaikan konflik segera. Sebab konflik ni dia kadang-kadang dia bukannya menjadi sesuatu yang besar terus. Tidak. Kebanyakan itu sebab saya suka guna istilah take for granted. Kadang-kadang macam pasangan yang dua-dua baik tadi, benda yang berlaku tu kecil-kecil je, terasa hati sikit je. Kan? Tetapi bayangkan terasa hati yang sikit itu berlaku secara berterusan selama 10 tahun. Kan? Panjang lebar nanti. Kan? 10 tahun sikit-sikit. Dikumpul jadi besar. Jadi banyak. Balance emosi pecah nanti. Ya, balance emosi jadi besar. Betul. Dia tiup sikit je, katakan sekali sehari je tiup, bukan tiup banyak kali pun. Betul. Tetapi sebab bila tidak diurus, tak diselesaikan, dia jadi besar. Sebab dia besar tu jadi bahaya tu. Okey. Ini kajian oleh yang dilakukan
dikeluarkan oleh University of Michigan. Dan satu lagi kajian yang kedua, buku yang saya baca ini memang ditulis oleh John M. Gottman. Sangat menarik buku ini. Dan dia cerita tentang apa ni? Sebab dia ada satu lab tu namanya Love Labs. Dia ada makmal cinta. Di mana dia memang mengkaji bagaimana pasangan berinteraksi dan sebagainya. Dan satu kajian yang menarik juga, dia kaji tentang 50 orang pasangan. 50 orang pasangan ni tinggal semalaman dalam Love Lab dia dah. Okey. Dan dia nak tengok tentang apa perbezaan yang didapati dari sudut tahap kesihatan ataupun sistem imun pasangan-pasangan yang happy dan tidak happy. Pasangan-pasangan yang gembira dalam rumah tangga, bahagia, dan pasangan yang tidak, yang tak bahagia. Rupanya ada kesan. Ada perbezaan. Jadi dikaji macam mana, dikaji dari sudut apa tahu, dia guna sampel darah dan dia melihat tentang sel darah putih. Sebab sel darah putih ni kalau ada benda luar masuk dalam badan kita, inilah sistem pertahanannya. Betul. Kan? Dia akan lawan, dia akan pertahan, maknanya akan bunuh benda yang masuk tu. Okey. Jadi rupanya didapati bahawa orang yang happy dalam marriage dia, dalam perkahwinan dia, bahagia dalam perkahwinan dia, apa akan berlaku? Bila masuk benda asing ke luar, daripada luar masuk dalam badan, percambahan darah putih ni untuk mempertahankan tu lebih banyak. Signifikan berbanding dengan orang yang tak bahagia dalam rumah tangga. Rupanya pengaruh. Dan saya tambah sikit lagi, Syafiq. Silakan. Dan kajian yang ketiga saya nak kongsikan pada petang ini adalah kita kena ingat macam ni, tuan-tuan sekalian. Mungkin ada di kalangan kita yang sedang mengalami isu dalam rumah tangga. Kita membiarkan dengan alasan apa tahu? Dengan alasan kita rasa macam tak apalah. Kan? Maknanya biarlah nanti dia eloklah sendiri. Times will heal, kata-katanya lah kan, kata orang Kelantan. Apa ikut flow? Biarlah ikut flow the flow. Aduh. Kan? Tapi kita kena ingat, apatah lagi rumah tangga kita ni ada anak-anak. Betul. Ya. Yang anak-anak ni sebenarnya kesan dia besar. Yang ni bahaya ni. Sebab bila rumah tangga tak bahagia, dia mempengaruhi kesan pada anak-anak. Kajian yang dilakukan oleh Gottman juga. Dia kaji tentang anak-anak prasekolah. 63 orang pelajar prasekolah. Kan? Jadi apa yang berlaku adalah didapati stress level pada anak-anak yang ada mak ayah dia ada masalah rumah tangga lebih tinggi daripada stress level pelajar-pelajar biasa. Kan? Maknanya tinggi. Okay. Kemudian dilihat lagi selama bila umur pelajar tersebut 15 tahun, rupa-rupanya pelajar ni dia menghasilkan tingkah laku yang apa tahu? Tingkah laku yang agresif. Tingkah laku yang suka ponting, tingkah laku yang rejection di kalangan rakan-rakan, kemudian masalah rendah pencapaian dan ada yang dibuang sekolah. So saya nak cerita tentang tu sekalian sebagai mukadimah awal, walaupun Syafiq dah panas saya banyak kali ni, saya kata berhentilah, stop dulu, kita rehat dulu. Saya nak ambilkan juga ayat ni. Saya nak cerita begini, bahawa teman-teman sekalian, rumah tangga is not about you and me. Hanya pasangan kita dan kita semata-mata, tidak, tetapi dengan anak-anak sekali. Kesannya besar. Betul. Bahkan kesannya dari sudut kesihatan mental, kesannya dari sudut kesihatan tubuh badan sangat besar. Sebab itu kita kena ambil peluang dalam bulan Ramadan ni memperbaiki konflik, menyelesaikan segala konflik dalam rumah tangga dalam bulan Ramadan. Kenapa? Kita jawab siap lagi lah. Pasti tu dia bagi suspense sikit. Okey, kita nak tahu kejap lagi kenapa kita perlu jaga keluarga kita dengan adanya Ramadan yang hebat macam ni kan. Gunakanlah kesempatan ini. Kejap lagi Tuan Fazli Aziz akan berkongsi bersama dengan kita. Okey, kita nak berehat seketika untuk anda jangan ke mana-mana. Kekalkan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Dalam bulan yang mulia ini, marilah kita gunakan tenaga elektrik secara berhemah bagi mengelakkan pembaziran. Tutup suis peralatan elektrik apabila tidak digunakan, tetapkan suhu penyaman udara pada 24 darjah Celsius dan gunakan lampu LED bagi menjimatkan tenaga. Tenaga Nasional ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di seluruh negara. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Peningnya fikir nak masak apa hari ni. Timbuk perencah Odeh Cik Ana kan ada? Koko bulu, mana nak boleh makan steamboat di malam hari. Tak sah tak do, kalau produki masak-masak Cik Yana nama Ribori. Ingat Odeh, ingat Cik Yana, sampai kotor kat padu bona. Ingat Odeh, ingat Cik Yana, fenomena. Inspirasi, Inforia, Islami, sembunyi di IKIM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Syafiq Saleh dalam pertemuan Destinasi IKIM. Dan kita bersama dengan tetamu kita menerusi rancangan Vaksin Hati yang kita bawakan di setiap hari Isnin petang. Tak lain tak bukan Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Kita bincang dengan tajuk Ramadan, bulan penyelesaian konflik rumah tangga. Tadi Tuan berikan kepada kita pendedahan tentang konflik itu macam mana. Dan sekarang ni Tuan nak tahu tadi tu sambung balik. Kenapa, sebab apa, bagaimana dan di mana. Semualah kenapa Ramadan ni hebatnya dia untuk selesaikan konflik rumah tangga. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Saya sebenarnya bila kita baca-baca dan kita tengok balik, kena perhatikan bulan Ramadan ni, sebab tu saya kata maha baiknya Allah Subhanahu Wa Taala pada kita kan. Dia lah 11 bulan, satu bulan yang kita lalui pelbagai cabaran, dugaan kan. Tiba-tiba Allah bagi satu bulan ganjaran, satu bulan yang orang kata apa macam ni lah, kalau kita kata kerja, jangan Syafiq lah kerja kan, kalau bekerja kemudian dapat gaji, tapi kerja yang sama dalam bulan Ramadan, gajinya 70 kali ganda, 100 kali ganda, katakanlah begitu kan. Ekstra lagi. Allahu Akbar kan. Saya rasa subhanallah, maha baiknya Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi sebab itu bulan Ramadan ni sebenarnya kalau kita tengok banyak kelebihan. Bahkan kalau kita tengok kajian-kajian berkenaan dengan puasa pun, subhanallah, memang banyak kajian-kajian menunjukkan kelebihan tentang puasa. Cuma saya nak ambil hari ni. Kenapa saya kata bulan Ramadan adalah bulan pengurusan konflik rumah tangga. Kalau ada masalah, selesaikan dalam bulan ni. Ambil kesempatan. Jangan lepas Ramadan baru nak selesai. Sebab apa? Menyelesaikan lepas Ramadan jauh lebih susah. Berbanding dengan Ramadan. Kenapa? Okay. Pertama, kerana bulan Ramadan ni adalah bulan pengurusan emosi. Tak ada pengurusan konflik, pengurusan emosi pula. Kan? Okey.
Kenapa? Kalau siapa yang masih ingat bila saya cerita tentang balon emosi kan. Balon emosi. So balon emosi teman sekalian, kalau siapa yang masih yang tak ingat ataupun masih kali pertama dengar, balon emosi ni begini. Saya ibaratkan kalau contoh anda mengalami emosi-emosi yang negatif, ibarat anda meniup balon. Balon tu ada pada diri anda. Ya kan? Setiap kali negatif, stres, rasa down, rasa terasa hati dengan pasangan, tiup balon tersebut. Kan? So balon tersebut jadi besar, makin lama makin besar, makin lama makin besar. Kan? Dan bestnya, balon tadi macam mana nak elak daripada meletup, kita akan kena lepaskan angin dia. Lepaskan angin dia. So salah satu bentuk lepaskan angin ni luahan lah. Sebab tu kadang-kadang bila ada isu yang timbul, kita rasa nak bercerita dengan siapa, nak share dengan mak, nak share dengan ayah, nak share dengan, kalau contoh ada pasang ada masalah dengan suami, nak share dengan kawan baik, nak share dengan sesiapa sahaja yang kita rasa kita percaya nak share. Ataupun ada orang yang langsung tak nak share. Dia tak tahu, tapi dia makan dalam lah istilah dia. Bukan makan dalam. Duduk diam tapi nampak macam okey, tapi makin lama makin down. Kan? Yeah. Jadi, kenapa saya kata bulan Ramadan bulan pengurusan emosi terbaik? Sebab tempat luahan yang terbaik ni kat mana? Tempat luahan terbaik untuk urus emosi, untuk meluah ni adalah dalam solat dan doa. Kan? Dalam solat dan doa. Kan? Jadi, bayangkan, dalam bulan Ramadan, waktu mustajab doa ni, Allahu Akbar, Subhanallah. Besar. Kan? Waktu sahur, tengah puasa, buka puasa, Allahu Akbar. Itu antara waktu mustajab doa tu. Kan? Bayangkan kalau contoh cerita dekat kaunselor, saya kaunselor kan. Orang datang cerita masalah. Kan? Kadang-kadang orang bila cerita, orang cerita masalah, mungkin timbul dalam kepala dia. Kaunselor ni boleh tolong apa sangat? Betul, saya boleh tolong dengar je. Saya dengar, saya boleh bantu urus emosi sikit je. Boleh tak saya selesaikan konflik klien saya? Tak boleh. Sebab yang akan selesai tu klien sendiri. Kalau benda tu dalam kawalan dia. Kalau benda luar kawalan, dia kena ubah reaksi dia. Kan? Tapi bayangkan bila mengadu dengan Allah ni. Allah yang boleh membolak-balikkan hati semua manusia. Kan? Allah boleh tukar keadaan yang kita alami, konflik yang kita alami dalam sekelip mata. Kan? Dalam sekelip mata. Yeah. Kalau Allah nak tukar. Mana dengan kehendak Allah SWT. Jadi sebab itu saya kata bulan Ramadan ni pertama ambil kesempatan waktu mustajab doa, minta dengan Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati pasangan kita. Kan? Satu, waktu mustajab doa. Yang kedua, bila kita doa, emosi kita akan terurus. Betul. Kan? Emosi kita tu akan terurus. Lepas tu pula Allah bagi ruang pula, bukan sekadar itu, Allah bagi ganjaran pula berkali ganda. Kan? Datang jumpa kaunselor, bukan saya tak bagi datang jumpa kaunselor, boleh datang, tak datang lah, saya pun seronok. Saya boleh bantu. Tapi saya nak cerita, kalau datang jumpa kaunselor, kena bayar. Kan? Dia ada fee, professional fee dia. Kalau di pejabat anda, mungkin lain lah. Tapi dengan Allah, mengadu dengan Allah, bukan sahaja boleh mengadu meluah, kan? InsyaAllah, Allah bantu pula. Yang ketiganya, Allah bagi ganjaran lagi. Bayangkan semayang tu, pahalanya berkali ganda bulan Ramadan ni. Oh, saya kata, ya Allah, ruginya kalau kita tidak mengambil peluang ini. Untuk apa tahu? Untuk memohon pada Allah SWT membantu kita menyelesaikan konflik. Yeah. Itu yang pertama lah. Maknanya, bulan Ramadan ni, bila kita berdoa dan bila kita solat, kita doa. Kita luah dan mengadu pada Allah. Bila kita mengadu, kita mengharap Allah bantu. Rojak tu ada kat situ. Kan? Mengharap kan? Mengharap pada Allah. Takut pula kalau Allah tak tunaikan tak terima amalan kita, kan, disebabkan apa, kita ada dosa dan sebagainya, kan. Jadi nak ceritanya di situ, pertama proses emosi berlaku di situ. Yang kedua, insya-Allah bantuan Allah juga akan sampai bila kita benar-benar ikhlas dan kita patuh orang kata apa, segala syarat-syarat doa lah. Jangan bila doa buat maksiat dan sebagainya, jadi benda lain pula. Okey, baik. Yang ketiga, kenapa saya nak cerita dalam bulan Ramadan ni penting untuk kita selesaikan konflik dalam Ramadan. Dia ada satu kajian yang menunjukkan bahawa dalam bulan Ramadan, bila kita berpuasa ni, kita akan mengeluarkan hormon-hormon yang positif. Dia akan mempengaruhi mood kita. Hormon apa yang keluar? Hormon dopamin, hormon endorfin dan sebagainya. Disebut sebagai katekolamin, maknanya a group of hormones. Sekumpulan hormon akan dikeluarkan. Okey. Jadi kajian dia cerita pasal kajian bila puasa, rupanya hormon-hormon akan keluar lebih banyak. Maknanya secara automatik kita akan lebih tenang. Dan saya pun fikir balik, cuba kita perhati diri kita dalam Ramadan, kan. Saya rasa kita lebih tenang dalam Ramadan, betul tak? Betul.
Kan? Syafiq tak serabut sangat kan, kalau tak pun kalau nak pergi makan tengah hari tak serabut fikir nak makan dah satu. Dan saya rasa emosi saya lebih tenang dalam bulan Ramadan. Kan? Sebab apa? Sebab dia emosi mempengaruhi emosi. Dan bayangkan bila kita dalam keadaan bulan Ramadan, kita tenang dan kita lebih senang untuk buat kebaikan dalam bulan Ramadan berbanding dengan bulan sebelumnya. Betul tak? So, jadi oleh sebab itu, disebabkan oleh bulan Ramadan ini dia lebih tenang, kan? Emosinya dah lebih terurus. Kemudian minta dengan Allah. Kemudian suasana lebih tenang. So, saya rasa inilah sebenarnya peluang yang terbaik untuk kita settlekan apa? Segala konflik. Cuma macam mana cara nak settle tu kita bincang lain lah. Cuma saya nak cerita ni penting untuk ambil peluang ini. Dan yang keempat adalah Syafiq, adalah bulan Ramadan ni adalah bulan membina empati. Kan? Kenapa? Contoh, bila kita tengok tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW sangat pemurah. Kan? Dan wakana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tetapi bila masuk di Ramadan, Nabi jadi lebih lagi pemurah. Kan? Okey, orang nak bersedekah ni sebenarnya dia ada empati yang tinggi. Kalau tidak ada empati, dia tak bersedekah. Kan? Empati ni apa? Maknanya bila dia tengok seseorang dalam keadaan susah, dia terasa. Dia bukan setakat simpati. Simpati, kalau simpati setengah orang, ya Allah kesiannya, lepas tu tinggal. Empati ni dia ada effort. Effort apa? Nak sedekah. Nak apa? Nak bantu. Kan? Bahkan dia rasa bahawa orang tu seolah-olah dalam keadaan yang rasa dia mesti bantu. Jadi, empati tu terbina. So, bila ada empati, untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, pasangan perlu memahami pasangan. So, suami perlu memahami isteri. Dan inilah bulan yang terbaik sebab empati terbina. Kalau kita rajin bersedekah, kan? Empati dah terbina. Jadi, inilah peluangnya untuk kita perbaiki rumah tangga. Sebab bila ada empati, perbincangan akan jadi baik. Yang masalahnya bila tidak ada empati, aku perjuangkan hak aku, kau perjuangkan hak engkau, maka berlakulah peperangan dunia kedua. Aduh. Itu yang masalahnya. Setus nanti tu. Allah, Masya Allah. Baik Tuan, kita nak berehat sekali lagi. Dan sebenarnya kita ada soalan yang saya dapat tinjau-tinjau di Facebook Live Ikim. Dan selepas ini Tuan akan berikan sedikit pandangan daripada Zailintun Jaafar. Itu nama Facebooknya. Katanya one way communication can accept other opinions. Bagaimana Tuan nak hadapi situasi ini? One way komunikasi je, aku cakap engkau macam sebelum kita buat kan, cakap dengan dinding. Tak ada respon, tak ada apa-apa maklum balas. Kejap lagi mungkin Tuan boleh berikan sedikit tips dan juga panduan. Okey, kita berehat seketika dan anda jangan ke mana-mana. Kekalkan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengan aplikasi MyTMB, anda boleh mengurus akaun dan memantau penggunaan elektrik anda pada bila-bila masa di mana sahaja. Muat turun aplikasi MyTMB di Apple App Store, Google Play atau Huawei App Gallery. Tenaga Nasional ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di seluruh negara. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Mahu tahu rahsia untuk cergas sentiasa, senyuman ceria riang sepanjang masa, minuman lazat sungguh nikmat. Abang mahukanlah susu kambing kakak, pun mahukanlah susu kambing adik, mahukanlah susu kambing. Tahu kegemaran kami semua, las susu kambing. Ramadan adalah bulan penuh kemuliaan. Bulan yang sentiasa diisi dengan amalan kebaikan. Tidak dilupakan juga saudara kita yang berada di Palestin, Syria dan Yaman. Apabila kita merasakan keamanan menyambut Ramadan, mereka di sana juga ingin merasai keamanan dan kemanisan Ramadan. Apa usaha kita? Ayuh serikan Ramadan kita dengan menyertai kempen Ramadan Bersama. Layari laman web Aman Palestin di www.amanpalestin.net atau hubungi 03 8926 7019. Hello, Assalamualaikum Nurbella. Saya nak hand sock yang paling sejuk. Tak melorot, tak gatal dan paling penting boleh tutup aurat dengan sempurna. Oh ya, saya nak semua color. Nak dapatkan hand sock pelbagai saiz, desain dan material yang berkualiti, boleh follow IG nurbella.co. Nurbella, leading in hand sock. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta Syria Malaysia sedang mengadakan misi Ramadan Share lah untuk memberi bantuan buat pelarian Syria yang memerlukan. Nak tak kita bantu taja iftar mereka? Hanya dengan RM30 untuk satu slot, lawati cintasyriamalaysia.com. Orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapat pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Hadis riwayat Tirmizi. Ingat Syria, ingat cinta. Ramadan ini share lah. Setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran dan seruan azan bersama segmen Renungan Hikmah setiap hari jam 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah. Masih lagi bersama saya Syafiq Saleh menerusi rancangan Vaksin Hati, dan kita bersama dengan tetamu kita di talian waktu ini, iaitu yang berbahagia Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Kita bincang hari ini berkaitan dengan Ramadan, bulan penyelesaian konflik rumah tangga. Dan sebelum kita berehat sebentar tadi Tuan, kita dah maklumkan ada satu soalan yang kita nak bawakan waktu ini, dan mungkin ada lagi soalan lain yang kita boleh raikan kepada anda. Boleh terus hantarkan ke talian WhatsApp konti kita. WhatsApp sekarang 0112900404, juga di Facebook Live IKIM FM. Dan cakap tentang Facebook Live, ini dia daripada sahabat kita Zailintun Jaafar bertanya, one way communication can accept other opinions. Bagaimana Tuan nak hadapi situasi ini? Silakan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, bila kita sebut one way communication ni, dia ada beberapa kemungkinan lah. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kemungkinannya adalah pasangan kita, dia sebenarnya memang jenis orang yang tak pandai berkomunikasi, tak pandai berkomunikasi. Sebab dia ada memang karakter-karakter orang tertentu, dia memang tak pandai. Kalau saya ambil apa yang saya belajar dulu lah melalui teori Holland lah, JL Holland, dia ada 6 jenis persekitaran kerja kan. Jadi orang yang kerja dalam dunia realistik, contoh orang yang kerja contoh bengkel, orang yang kerja di bekerja dengan mesin, kerja kilang dan sebagainya. Dia bukan bergaul dengan manusia, dia bekerja dengan mesin, persekitaran, tumbuhan, maknanya bukan manusia. So kebiasaannya, kebanyakannya adalah orang yang sebegini, dia kurang pandai berkomunikasi. Dia kurang pandai berkomunikasi. Jadi itu antara kemungkinan-kemungkinan lah. Jadi itu nak kena tengok juga satu. Yang kedua, one way communication juga boleh berlaku apabila dia berlaku stonewalling ataupun kita istilah silent treatment lah. Kenapa berlaku silent treatment? Mungkin ada pasangan tu merajuk dan sebagainya. Jadi dia tidak nak menerima tidak nak ada komunikasi. Sebab apa? Komunikasi dia mempengaruhi emosi, emosi juga mempengaruhi komunikasi. Kan? Bila emosi dah tak bagus, dah tak seronok, dia dah tak ada benda yang dia tak puas hati, so dia juga akan mempengaruhi komunikasi. Dia akan beri kesan kepada komunikasi, menyebabkan kurang bercakap, kurang nak bercakap. Ataupun kalau dia bercakap pun, kalau contoh dalam stonewalling, kalau dia bercakap pun dia akan ada mind setting tertentu. Kan dia kata kalau kita bincang pun bukannya selesai pun. Kalau bincang pun bukannya nak terima pendapat aku pun, contoh. Kan? Jadi bila dia sebut benda-benda macam tu dalam kepala dia kan, kalau selama ni pun kita bincang bukannya selesai pun, kan bincang kan jadi makin gaduh. Contoh. Jadi menyebabkan dia tak nak bincang. So akhirnya bila pasangan ajak bincang, dia tak nak bincang. Itu yang kedua lah. Jadi yang ketiga, contoh, dia boleh bincang, cuma sekarang ni dia tak nak terima tingkah pandangan pasangan dia. Okey, macam mana nak hadapi situasi ini? Jadi yang ini memang nak kena kenal lebih spesifik, cara yang lebih terperinci tentang pasangan kita. Kan? Tentang pasangan kita. Kenapa? Sebab contoh, setengah-setengah lelaki, maaf saya sebut, setengah-setengah lelaki, bila kita bagi cadangan, isteri, dia jangan bagi cadangan yang berbentuk direction ataupun mengajar ataupun mengarah. Kan? Sebab apa? Sebab sebahagian lelaki ni dia ada ego yang tinggi.
Tak semua. Syafiq memang orangnya baik kan. Sangat penyayang pada isteri. Saya pun sama. Contoh nak juga kan. Jadi setengah-setengah lelaki dia tak boleh. Bila nampak isteri cuba mengajar dia akan merasakan bahawa dia seolah-olah macam tak pandai. Dia akan merasakan seolah-olah aku ni macam tak cerdik ke, tak boleh selesaikan benda ni. Kan? Seolah-olah macam pasangan itu tak percayakan dia. Jadi pada peringkat awal mungkin dia akan terus reject lah. So sebab itu kita kena cari satu cara yang sesuai, yang boleh memberi cadangan tetapi pada masa yang sama tidak melukakan ego dia. Tapi kalau macam tu Cik Fazli, bila sampai bila nak dengar. Ini saya kata sebab dia macam ni. Kaedah ni pelbagai, boleh cuba. Kalau jadilah apa yang saya sebut tak semestinya jadi. Tetapi maknanya kalau cuba try, kan, cuba lagi, try lagi. Cuba kan, cuba tengok ada kesan tak? Kalau tak ada kesan, tukar cara lain pula. Maknanya kita must be flexible untuk mencuba pelbagai kaedah dan cara. Sebab pasangan kita, manusia ni dia berubah-ubah. Kan? Mungkin hari ni nampak okey, bila kita tegur macam ni, dia okey. Akan datang bila kita tegur benda yang sama, jadi ni pula. Dan menegur pasangan ni pun sebenarnya, kita menegur jangan bersifat ofensif, jangan bersifat menyerang. Sebab itu kadang-kadang bila tegur sifat menyerang, dia macam ni. Benda yang betul, saya suka ulang benda ni. Benda yang dalam menegur seseorang ataupun dalam menegur pasangan kita kena tengok macam ni. Benda yang betul, benda yang betul disampaikan dengan cara yang betul. Alhamdulillah, perfect. Kan? Benda yang tak betul disampaikan dengan cara yang tak betul, memang jelaslah benda tu tak betul sebab memang tak betul. Kebimbangan saya pada dua ni. Benda yang betul disampaikan dengan cara tak betul. Silap sampainya tu. Orang akan tengok macam mana? Orang akan tengok tak betul. Sebab apa? Orang bukan perhatikan mesej. Walaupun mesej tu betul, orang perhatikan cara. Kan? Contoh saya bayang macam ni kalau contoh di tempat kerja lah. Kan? Bos marah anak buah. Betul cara marah tu betul sebab apa? Sebab anak buah tak selesaikan kerja. Dia marah. Tapi cara dia marah macam mana? Dia maki hamum, dia hina, dia suruh melutut. Contoh. Nah, agak-agak orang yang dimarah tadi, dia akan tengok kepada kesalahan dia ke ataupun dia tengok kepada cara tadi. Mesti dia akan kata, bos ni kurang ajar betul kan. Bos ni tak sepatutnya macam ni, ingat aku tak ada maruah ke apa. Dia tak nampak ada salah dia tadi, nampak yang tu ya. Dan yang ketiga adalah benda yang tak betul disampaikan dengan cara yang betul. Ni bahaya ni. Akan nampak apa? Dia akan dilihat betul. Sebab tu orang boleh jual air mineral, cabut je label, tampal je label, tampal muka saya, contoh. Kan? Bacaan, letaklah bacaan apa-apa kat situ, bacaan Fazli Aziz, bacaan ayat-ayat apalah, kan? Jual RM100 sebotol. Tapi bila marketing bagus, orang beli tak? Orang beli. Akan beli. Sebab apa? Because of cara tu. Sebab tu saya selalu tekankan dalam komunikasi rumah tangga, benda paling penting ni adalah kita memperhatikan cara. Cara kita jangan terlalu rigid. Sebab yang penting kita kena tengok tujuan kita komunikasi tu apa. Tujuan kita tegur dia tu adalah supaya mesej tu sampai. Tapi kalau cara kita menghalang mesej tu sampai, buat apa? Maka tak ada makna kita komunikasi. Betul. Jadi pada saya mungkin perhatikan cara bagaimana cara kita menegur. Mana kita tengok dengan hikmah. Hikmah tu macam mana kita sesuaikan dengan siapa yang kita nak tegur. Kan? Tegur anak, takkanlah cara tegur anak sama dengan cara tegur pasangan. Lain. Kan? Itu yang abang pergi mandi. Sama dengan marah anak ke ayah kan. Marah suami kan. Tapi maknanya tegur suami pula jangan macam tegur anak, ataupun tegur anak jangan macam cara tegur suami. Kalau tegur suami lembut, itu tegur anak cara tu mana kena sesuaikanlah. Wallahualam. Kalau bagi contoh kan panjang pula nanti. Betul. Tapi kita faham di situ tuan, macam mana teknik dan juga cara dia dengan penuh hikmah, penuh dengan susunannya. InsyaAllah semoga ada kebaikan respon dan juga maklum balas yang terbaik daripada pasangan kita. Sebenarnya tuan, kita dah sampai di hujung pertemuan. Sekejap je masa ni. Sekejapnya. Mungkin 1 minit saya sediakan untuk tuan sedikit kesimpulan kita pada petang ni. Silakan. Baik. Jadi tuan-tuan rumah sekalian, dalam rumah tangga, bila kita cerita tentang urusan konflik, jangan kita perbesarkan siapa betul siapa salah.
kan. Betul ada pasangan yang buat betul, ada pasangan yang buat salah, betul. Memang ada benda tu akan ada. Cuma jangan kita pula yang memperbesarkan kesalahan pasangan kita kan, sehingga menyebabkan kita rasa dia yang patut bertanggungjawab kan. Pasangan kita pula dia rasa kita benda tu salah kita, jadi rasa kita yang patut bertanggungjawab. Jadi apabila masing-masing mengharap, maka tidak ada orang yang akan ambil tindakan untuk mengubah keadaan. So akhirnya apa, masing-masing saling berharap, masing-masing, dan makin lama makin jauh, dan akhirnya macam saya sebut tadi, pasangan yang asalnya dua-dua orang yang baik berkahwin, tapi because of dia take for granted kan, take for granted dia macam nak kata ambil kesempatan juga atas kebaikan pasangan, menyebabkan konflik yang timbul daripada kecil akhirnya jadi besar apabila tidak diselesaikan segera. Sebab tu konflik ni sewaktu kecil, selesaikanlah ia sewaktu kecil, jangan tunggu dia membesar sebelum dia membebankan kita kembali. Jadi saya rasa cukup cakap itulah. Wallahu a'lam insya-Allah. Semoga balance emosi kita dapat dikawal dan tidak berlaku letupan kepada emosi kita. Jadi kawallah sebaik mungkin kita gunakan pasangan kita. Urus. Betul. Kawan dan urus, insya-Allah apa yang Tuan pesankan kepada kita, insya-Allah Tuan. Moga bincang-bincang kita ini akan ada manfaat dan juga akan ada kebaikan kepada sahabat-sahabat pendengar kita, sahabat penonton, insya-Allah. Okey. Sehingga waktu ini saja pertemuan kita, Tuan. Kita akan jumpa lagi untuk pertemuan pada akan datang hari dan juga waktu yang sama. Okey, jaga diri baik-baik Tuan dekat sana, insya-Allah. Jumpa lagi. Syafiq juga. Saya pun insya-Allah sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus tonton di Facebook Live dan juga di YouTube IKIM, dan kekalkan bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Rancangan itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Tenaga Nasional. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Dalam bulan yang mulia ini, marilah kita gunakan tenaga elektrik secara berhemah bagi mengelakkan pembaziran. Tutup suis peralatan elektrik apabila tidak digunakan, tetapkan suhu penyaman udara pada 24 darjah Celsius dan gunakan lampu LED bagi menjimatkan tenaga. Tenaga Nasional ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di seluruh negara. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. 93.9 FM di Kota Kinabalu, Sabah. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ketika anda menikmati juadah berbuka, ingatlah terdapat ratusan ribu saudara kita di Syria yang tiada apa-apa untuk dijamah. Jangan biarkan mereka bersendirian di bulan Ramadan ini. Sedikit sumbangan dari kita mampu meringankan penderitaan mereka bagi mengatasi kesukaran dan kemiskinan yang dialami. Ayo menyumbang melalui www.peduliinsan.org. Hello, Assalamualaikum Nurbella. Saya nak hand sock yang paling sejuk. Tak melorot, tak gatal dan paling penting boleh tutup aurat dengan sempurna. Oh ya, saya nak semua color. Nak dapatkan hand sock pelbagai saiz, desain dan material yang berkualiti, boleh follow IG nurbella.co. Nurbella, leading in hand sock. Peningnya fikir nak masak apa hari ni. Simak perencah Odeh Cik Yana kan ada. Koko bulu, mana nak boleh makan steamboat di malam hari. Tak sah tak do, kalau produk ni masak-masak Cik Yana nak mau bori. Ingat Oden, ingat Cik Yana, sampai kotor kapal dukona. Ingat Oden, ingat Cik Yana, fenomena. Kempen Sejuta Barakah Ramadan bersama Haluan. Satu medan untuk kita berkongsi rezeki bersama mereka yang memerlukan di dalam dan luar negara. Penerima adalah daripada kalangan asnaf, anak yatim, ibu tunggal dan ramai lagi. Sumbangan dibuka untuk iftar, peng makanan, bantuan sara hidup, pendidikan dan wakaf. Untuk maklumat lanjut, hubungi hotline 011-2051-1909 atau layari barakahramadan.com. Barakah Ramadan dengan memberi. Kurma yang dirindui, kurma yang dirindui, kurma yang dirindui, nikmati dengan pelbagai juadah. Diana
pendapatan bersama Andalusia Food Industries. Maklumat lanjut layari Facebook Kurma Dirindui atau hubungi 013-279-9285. 013-279-9285. Kurma yang dirindui. Kurma yang dirindui. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa! Dalam kegairahan menggunakan aplikasi media sosial, kita perlu memelihara adab sopan dan harga diri dalam bersosial. Setiap status dan komentar yang dibuat naik melambangkan fikiran, sifat dan peribadi anda. Berhati-hati dan fikir dahulu sebelum memuat naik atau berkongsi sesuatu status. Tidak perlulah mendedahkan masalah peribadi anda di laman sosial kerana ia mungkin mendatangkan lebih banyak lagi masalah dan penyesalan di kemudian hari. Sebaliknya, mengadulah kepada Allah SWT yang Maha mendengar. Pilihlah untuk berkongsi perkara yang bermanfaat dan